Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, bersama saya adalah kelas 5G, 5J, 5K dan juga 5M. Okey kawan-kawan, saya dah pasang slide. Andai kata ada yang nak masuk dan tak dapat masuk, nanti bagi tahu saya. Saya kena tengok dekat Google Meet semula. Okey. So, anda dah ready dengan buku teks bersama anda? Okey. Sekejap ya. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kelas matematik bersama saya hari ini adalah sambung bab 2. Okey, sebab bab 1 kita dah selesai. Jadi untuk menguji kefahaman anda nanti habis kelas minta kamu jawab link soalan yang saya dah share dekat grup Telegram. Masa sekarang mohon fokus pada kelas dahulu. 1.45 nanti kamu barulah jawab soalan dekat link. Boleh ya? Okey. So hari ni bab 2 matrix, buku teks kamu muka surat 34. Next. Ini adalah target yang sepatutnya kita capai. So hari ni kita hanya nak buat 2.1 matrix sahaja, tapi dalam 2.1 ni ada beberapa perkara yang perlu kita buat sebelum kita masuk 2.2. Antaranya ialah menentukan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matrik, menentukan peringkat matrik, okey, ada beberapa jenis peringkat matrik, dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam satu matrik. Lepas tu menentukan sama ada dua matrik itu sama ataupun tak sama, menambah dan menolak matrik, mendarat matrik satu nombor. Sampai situ dah kot. Saya dah belajar ni. Okey, kita tengok mana yang sempat. Okey, no rush. Yang mana yang tak ni kita sambung minggu depan. Okey. Menambah dan menolak matrik tu dah masuk 2.2 dah. Okey. Operasi asas matrik. Okey, tengok mana yang sempat ya. Okey, now mari kita masuk ke 2.1.1. Mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matrik. Okey. Matriks ini adalah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur membentuk satu tata susunan segi empat tepat atau segi empat sama. Okey, bila masa jadi segi empat tepat, bila masa jadi segi empat sama, ikut bentuk matrik. Okey, kalau 2 darab 2 dapatlah bentuk segi empat tepat. Kalau segi empat sama mungkin 1 darab 2, 2 darab 1 bentuk dia. Nanti kita tengok peringkat dia. So ini cara menulis matrik. Okey. Yang melintang ini kita panggil baris, yang menegak ini kita panggil lajur. Okey. Seterusnya. Okey. Kenapa jawapan saya terus kedua ni? Okey, ini kita nak mewakilkan maklumat dalam bentuk table ke bentuk matrik. Okey, kita tahu matrik ini kita tulis guna perwakilan bracket. Okey, kita ada bracket. Kawan-kawan, kita dah belajar beberapa jenis bracket ataupun kurungan. Okey, kurungan yang biasa. Okey, kurungan yang biasa. Macam mana kurungan biasa? Ya. Okey, ini kan yang curve macam ni adalah kurungan yang biasa. Okey, kita guna untuk pemfaktoran, expand, pengembangan algebra dan sebagainya. Kalau bracket macam ni, okey, kita gunakan sebagai, yes, very good Mak ya, kurungan untuk set. Dan ini kurungan yang ketiga, square bracket. Okey, bentuk straight macam tu. Tak boleh buat curve macam ni ya. Macam ni curve. Okey, macam ni dia macam square. Okey, cara menulis tu kena betul ya. Kamu tengok buku teks kamu. Dekat buku teks kamu ada. Okey, itu square bracket lah kita panggil. Okey. So, bila kita nak wakilkan dia, kita boleh wakilkan begini sebab saya ikut baris. Okey, dalam baris ini ada lajur. 4 lajur. Ataupun dekat buku teks boleh juga kita buat satu saja lajur dengan 4 baris. Okey, mana-mana pun boleh. Perwakilan
data daripada table ke bentuk matrik. Okay. So kita tengok slide yang seterusnya. Okay. Ada jawapan tak? Okay, slide yang seterusnya pun sama. Perwakilan lagi. Okay, ini baris, ada 3 baris, ada 3 lajur. So kita wakilkan baris yang pertama begini. Baris yang kedua, baris yang ketiga dengan 3 lajur. Kedudukan dia sama seperti dalam table. Okay, boleh? Saya ambil ni bukan dalam buku teks ke? Okey, ini muka surat. Oh, latihan 38. sendiri. Yes, 38, 2.1A. Thank you, Mek Ye. Cikgu lost lah seketika. Okey. So, ini cara kita menulis. Okey, seterusnya. Ini bentuk segi empat tepat ke segi empat sama? Matrik ni. Sebab tadi disebutkan boleh jadi dalam segi empat tepat atau segi empat sama. 3 darab 3 ini adalah segi empat tepat ya. Okey, next. Ini adalah nak wakilkan sama juga, nak wakilkan data. Baris ada 2 baris, laju ada 2 laju. So tulis comel-comel lah ni, saya ingat sikit kedudukan dia macam tak sama. Okey, bolehlah lebih kurang halal. Okey. So ini dekat muka surat 38. Seterusnya adalah 2.1.2 menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matrik. Okey, apakah yang dikatakan peringkat matrik? Tadi saya sebut 1 kali 2, 2 kali 1, 3 kali 3. Maksudnya berapa baris dan berapa lajur dia. Okey. Contoh. Okey, dengar bunyi loceng sekejap. Dia orang dah balik sekolah ya. Okey, peringkat matrik boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan lajur matriks itu. Misalnya, macam yang ni ya, soalan ni, dia ada 1, 2 baris, ada 3 lajur. So nampak dia tulis kecil-kecil comel kat sini. Peringkat matrik ini adalah peringkat 2 darab 3. Okey. Matrik ini mempunyai 2 baris dan 3 lajur. Jadi ini ialah matriks peringkat 2 darab 3 dan dibaca sebagai matriks 2 dengan 3. Bolehkah? Clear di situ? Clear, cikgu. Cikgu, 2 Okay, darab okay, 3 so- dia dapat dari baris dengan lajur Yes, very good. Baris dan lajur. Kita baca baris dulu, lepas tu baru kita tengok lajur dia. Okay. So next. Ini ada di muka surat. Contoh 2, muka surat 39. Okey, muka surat 39. Okey. Diberi 3 matriks. Ini matriks P. Apakah peringkat matriks P? Peringkat matriks P. Berapa baris, berapa lajur? Anyone? Peringkat matriks P. 1 baris 3 lajur. So 1 darab 3. Ya Allah ya Tuhanku. Minta maaf kawan-kawan. Hari ni tulisan saya buruk sebab saya pakai mouse lain. Okey, Q. Apakah peringkat matriks Q? 2 darab 1. Kawan-kawan, kalau tak nak on mic dan tak nak jawab, kamu boleh tulis dekat chat. Bila kamu tulis kat chat, dia akan keluar dekat record sebab saya rakam. Jadi dia akan email pada saya semua yang kamu tulis. Itu sebagai bukti kamu menjawab untuk dapat TP. Sebab kamu jawab saya, maksudnya kamu layak diberi TP, maksudnya kamu faham. Okey kawan-kawan, tolonglah. Rajinkan tangan, type kat situ. Okey. Nanti kalau kamu senyap, saya tak boleh tanda TP untuk kamu. Nak pula kalau bukan kelas saya. Okey, sayanglah. Okey. Minta tolong ya, yang masuk ni hanya kelas Gaharu, Jati, Meranti, Kerwin saja. ABCD, pergi jawab soalan dulu, nanti baru masuk. Terima kasih. Okey, matriks Q ini adalah 2 baris, 1 lajur. So dia dikira matriks peringkat 2 darab 1. Okey.
Dan last kali R. Okay, thank you. Baru start menjawab. Lain kali macam tu ya, tak payah cikgu remind. Semua kelas pun sama. 4 baris, 4 lajur. So 4 darab 4. Okey. Maafkan saya, tulisan saya yang sangat cantik ini kerana saya pinjam mouse kawan saya. Okey. Bagus, very good. Paul, 5? Salah kot Paul. Baris ada 4 je ni Paul. Macam mana boleh 5 kali 4 ni? delete chat. Boleh delete tak? Bukti tu jawab salah. Potong TP nanti. Okey, seterusnya kita nak tulis unsur. Unsur tu maksudnya elemen yang ada dekat dalam matrik tu. Contoh ini unsur unsur P1 P11. Okey, tak apa Paul. P11 tu maksudnya baris 1 lajur 1. Kita baca ikut baris. Okey, now dia nak unsur baris pertama dan lajur ketiga matrik P. Ataupun kita wakilkan ayat ni dengan P13. Kosong Norman, mana ada kosong? Oh 9. Ya 9. Okey, lagi orang lain cepat type. P13. Okey, maksudnya baris 1 lajur 3. Okey, very good. 9. Ini P1 3. Okey. Next. Baris kedua lajur pertama matrik Q. Baris kedua lajur pertama. Yes, very good. 5. Okey, alhamdulillah. Adalah maksudnya. Tadi diorang kata makan kan. Saya risau juga. Okey, alhamdulillah. Next. Nah, baris ketiga lajur keempat. R ini baris ketiga lajur keempat. Baris ketiga lajur keempat. Okey. 1. Okey. So ini jawapan dia. Okey, alhamdulillah. So semua orang boleh baca unsur daripada matriks yang diberi. Okey, boleh? So saya proceed next. Okey, mari kita cuba lagi. Ini diberi matrik F. Okey, tentukan peringkat matrik F. So soalan yang pertama, markah yang pertama peringkat dulu. 3 darab 2. Are you sure 3 darab 2? Baris dan lajur. 2 darab 3. Very good. 2 darab 3. Okey. Tak apa. Biar salah sekarang, jangan salah masa exam. Okey, sekarang salah, ada peluang untuk betulkan. Thank you. Betul. Semua jawab dengan betul. 2 darab 3. Sebab ada 2 baris, 3 lajur. Okey, now. Okey, kita nak kenal pasti yang pertama unsur F13. Apakah unsur F13? 13. Yes, very good. The answer is 2. Okay, bagus, pandai. Okay, next. F22. Baris kedua, lajur kedua. 3. Oh, yang jawab 2 tu mungkin terlambat yang tadi. 3. Very good. Okay, next. F11. Saya laju sangat, sorry. F11. Baris pertama, lajur pertama. Okey, negatif 8. Minta maaf, saya terlalu cepat. Sorry. Tak sempat dia orang nak jawab tadi. Sorry ya. Okey, very good. Okey. Bagus, maksudnya kamu dah nampak kedudukan unsur-unsur dekat dalam matrix. Okey, tak kisah peringkat berapa, kamu boleh kenal pasti. Okey, kita move ke soalan yang lebih best sikit. Di mana dia nak suruh kita buat operasi tambah unsur-unsur. Sabarlah normal, lajunya. Sabar, kena pasti dulu. Sabar, jangan laju sangat. Okey, mula-mula kena pasti dulu. Sabar, belum tanya lagi. Apakah unsur baris pertama, lajur kedua? Baris pertama, lajur kedua. Excited ya? Terror sangat. Baris pertama, lajur kedua.
Okey, negatif 16. Okey, very good, negatif 16. Lepas tu, dah. Okey. Apakah unsur bagi B21? Baris kedua, lajur pertama 20. Excited betul dia orang ya. Okey, senang sangat ke? Benci saya. Okey, so barulah kita dapat jawapan dia. Berapakah jawapan dia? 4. Diorang dah belajar ni, dah tuition ni. So easy lah. Okey, Alhamdulillah. Waduh, terror betul. Tak apa, bagus. Sebab kita memang tak boleh menunggu masa, betul? Biar kita laju, tak apa. Okey. So next. Okey, next adalah 2.1.3. Muka surat. Okey. 40. Okey, muka surat 40. Menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Okey, apa yang menyebabkan kita boleh tentukan, oh ini matrik ni sama, equivalent. Okey, apa yang boleh menentukan? Dia kata M equals to M jika dan hanya jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadannya sama. Okey, mempunyai syarat yang pertama, dia ada dua syarat. Syarat yang pertama, peringkat kena sama. Syarat yang kedua, setiap unsur yang sepadan tu sama. Maksudnya kalau baris satu lajur satu, 3, matrik satu lagi, baris satu lajur satu pun 3. Itu maksudnya unsur yang sepadan tu adalah sama. Okey, boleh? So mari kita cuba. Okey, contoh. Contoh yang diberikan. Okey, muka surat 41 ya. Okey, kamu jangan tengok jawapan dulu kita tengok kat sini. Okey, dia nak suruh kita tentukan sama ada setiap pasangan matrik berikut sama ke tidak. Okey, kalau sama ataupun tak sama, berikan sebab anda. Okey, so matriks A. Tadi dia kata syarat dia kena tengok matriks ni peringkat sama ke tidak. Okey, A matriks apa? Peringkat apa? Matriks A, peringkat apa? 2 darab 2. Very good. So, matriks B pula peringkat dia adalah 2 darab 2 juga. So, peringkat dah sama dah. Okey, syarat yang pertama dipatuhi. Okey. Okey, very good. Now kita tengok unsur dia. Adakah unsur pun sama? Ya, Darwish. Awal dia jawab. Unsur pun sama. Semua sama. Kedudukan sama. Okey. A112, B11 pun 2. Okey. A12 11, B12 pun 11 juga. Oleh yang demikian, kita buat kesimpulan A adalah sama dengan B. Berikan sebab anda. Sebab dia 2 tadilah. 2 tadi dipenuhi. Syarat yang pertama, peringkat matrik adalah sama. Syarat yang kedua, unsur sama. Yes, very good Ila. Peringkat sama, unsur yang sepadan semua sama. Okey, bila sama, automatik terus sama. Okey, boleh? Okey, now kita tengok soalan yang kedua. B. C ini peringkat matrik apa? 1 darab 2. Very good. 1 darab 2. Okey. D pula. D apa? 2 darab 1. Okey. Nak check lagi tak unsur dia? Peringkat matrik pun dah tak sama kan? So unsur dia sama pun tak guna. Tak payah check. Very good Darwish. Tak payah check. So kalau dia tanya sama ke tak sama, tidak sama, beri justifikasi ataupun sebab peringkat matrik pun dah tak sama. So tak perlu check dia punya unsur dah. Sebab syarat yang pertama tak dipatuhi. Kedua-dua matrik tidak mempunyai peringkat dan unsur yang sama. Okay, very good. Okay, next. E pula. E. E, peringkat matrik dia adalah 2 darab 2.
Very good. F 2 darab 2 juga. Pusu-pusu mesej masuk. Wah, nampak Raidi. Berapa kali Raidi type? Bagusnya. Okay. So, syarat yang pertama dah dipatuhi. So, now kita check unsur pula. E118, F118. E123, F12 negatif 7. So, sama ke tak sama? Tak sama. Okay, so matriks ini adalah tidak sama. Berikan sebab anda. Peringkat tadi sama, peringkat matriks sama, tapi unsur yang sepadan tidak sama. Okay, unsur tidak sama. Yes, very good. Arni, Ila. Ya, okay, clear. Bagus. Okay, next. G pula. G bentuk apa? Peringkat dia 3 darab 2. Okay, very good. Laju dia orang ni menaip. Pakai laptop ke pakai handphone ni laju sangat ni. Yang diketuk keyboardnya kan. Okay, pantas amat. Okay, H pula. Ya, 3 darab 2 juga. Okay, so now peringkat dah sama dah. Okay, so kita nak check unsur pula. Agak-agaknya unsur-unsur yang sepadan tu sama ke tak sama? Sama, Amni kata. Mak Ye kata tak. Darwish rasa unsur sama. Kenapa dia jawab tak ni? Jawapan tak sama. Sama. Jawab tak, ada jawab sama. Ada jawab tak, ada jawab sama. Sama aja. Okey, Cik Azim kata sama aja. Apa yang sama? Okey, mari kita check ya. Salah. G11 0.5, H11 1/2. Alamak, ini 0.5, ini 1/2. Sikit-sikit dia cat. Sama ke tak sama ni? 0.5 dengan 1/2. Sama tak Amar? Amar mana? Sama. Okey, 0.5 dengan 1/2. Sama. Okey, sama. Okey, cuma kita tulis satu dalam bentuk perpuluhan, satu dalam bentuk pecahan. Okey, boleh. G12, H12 dah sama, tak payah check. 6 sama, negatif 1 sama, 12 sama, 12 sama. 0.8 dengan 4/5. Okey, tekan kalkulator dulu. Jangan terus jatuh hukum tak sama sebab nombor tak sama. Sama tak 0.8 dengan 4/5? Sama. Baim jawab. Sama. G sama dengan H. Sama. Okey, kamu dah tekan kalkulator. So, kamu dah check. Value sama. Okey, bentuk tulisan tak sama. 1/1 pecahan. Okey, tapi since nilainya tetap sama. So, kita buat kesimpulan. G sama dengan H. Sebab apa? Sebab yang pertama, syarat yang pertama, peringkat matriks sama. Setiap unsur pun sama. Yes, thank you Mak yang menuliskan kesimpulannya. Okey, Alhamdulillah. Maksudnya setakat ni semua orang boleh faham lah. Clear lah kan? Okey, bagus. Alhamdulillah. Kejap saya screenshot sikit. Okey. Okay, next slide. Laju je orang ni. Bagus. Kalau kamu dah study dulu macam ni lah senang. Laju je semua orang faham. Okay, next. Kita tingkatkan. Okay, tingkatkan cabaran dia. Okay. Dia dah awal-awal dia dah bagi kita kesimpulan. Okay, dia kata P sama dengan Q. Okay. Jadi dia nak suruh kita cari nilai X, Y dan juga Z. Okay. Bila dia kata P sama dengan Q, kita tahu tadi syarat dia ada dua. Syarat yang pertama, peringkat matriks mesti sama. Yang kedua, semua unsur mesti sama. Okay. So, X automatik kita dapat jawapan dia adalah, berapa jawapan untuk X? 6. Okay, semua orang nampak ya? Bagus, bagus. Alhamdulillah. Okay, bagus. Banyak tengok cerita The Matrix ni. Tu yang terror sangat tu. Okay. Okay, dah berjaya dah. Okay, value of X kita dah dapat. So, kamu tulis kat sini lah X sama dengan 6. So, now Y pula. Apakah nilai Y? Y equals to 2. Okay, Y 2. Okay, sebab kedudukan dia adalah
P2 baris kedua lajur kedua, Q baris kedua lajur kedua adalah 2. Okay, very good. Dan last kali, apakah nilai Z? Nilai Z kena buat operasi sikit. Nilai Z. Macam mana nak dapat Z? Berapakah nilai Z? 2. Azim jawab 2. Delete. Betul ke 2? Macam mana dapat nilai Z? So kamu kena kira sikit ya. 2Z tolak 3 sama dengan negatif 2. Okay. So pindahkan. Okay. Okay, very good. So dah dapat jawapan ya. 2Z sama dengan tolak 2 tambah 3. 2Z sama dengan 1. Z sama dengan, yes, bagus. Arsyad pun dapat jawapan. Hebat. Batrisha Afrina lagi. Siapa lagi dapat jawapan? Darwish dapat, Elis, Fiz dapat, Sabrina dapat, Ila, very good. So kamu tunjukkan pengiraan. Okay, pengiraan. Nampak tak pengiraan? Nampak tak pengiraan dia? Tak nampak. Kenapa tak nampak Aiman? Alah, teman ni. Nampak tak? Kabur. Okey, yang penting kamu tahu. Okey, kita buat secara penyelesaian persamaan linear. Okey, penyelesaian persamaan linear. Okey, knowledge kamu masa form 1. Okey, so settle. Soalan 2A dah dapat 3 markah dah. So now soalan B pula. Okey, soalan B pula samalah. Dia masih lagi dalam soalan nombor 2. Maksudnya kita masih terima conclusion P sama dengan Q. Okey, so ditambahkan cabaran. Apakah nilai X? X sama dengan 2. Okey, kawan-kawan yang lain, macam mana dapat X sama dengan 2? Okey. Yes. Okey. Bila kita selesaikan, very good Darwish. 10 sama dengan 5X. So X kita pindahkan 5, dapat 10 per 5, dapatlah 2. Very good. Okay, now. Dah. Y pula. Berapakah nilai Y? Berapakah nilai Y? So kita solve 6Y tambah 5 sama dengan 2Y tolak 9. So kita pindahkan 2Y sama dengan 9. So dapat 4Y sama dengan negatif 9, 10, 14. Y sama dengan, yes, negatif 7 per 2. Okay, dapat berapa nilai Y? Kawan-kawan yang lain selesaikan persamaan linear. Dapat tak? Mana Raidi? Cepat, Baim, Azim. Saya panggil anak-anak saya je ya. Alamak, tunggu kejap ya. Azan, 1 minit. Yes. Nampak tak? Sekejap 1 minit azan.
Penat saya cakap seorang-seorang. Terima kasih Mak A, maafkan saya. Okey, tadi siapa tanya jawapan dalam pecahan atau dalam perpuluhan. Sebenarnya kalau ikut PT3, jawapan yang terbaik adalah dalam bentuk pecahan. SPM, KBSM, perpuluhan diterima. SPM, KSSM saya tak pasti. Okey. Sebab sebelum ni penandaan SPM dengan PT3 lebih strict sebenarnya. Okey. Nanti saya update kemudian. Tapi sebaik-baiknya lah pada saya, kalau boleh jawapan yang terbaik adalah dalam bentuk pecahan. Okey, sebab kadang-kadang ada orang yang tak pandai nak rounding off. Kecuali yang ada AdMax tu, dia orang memang dah biasa guna perpuluhan. Yang tu okey. Okey, kalau kelas yang tak ada AdMax, saya cadangkan tinggallah dalam bentuk pecahan. Okey, sebab jawapan dalam bentuk pecahan adalah jawapan yang paling tepat. Boleh macam tu? Kau boleh jangan tanya lagi ya. Okey. Saya takut kalau kamu jawab dengan perpuluhan sebenarnya. Sebab ada orang tak pandai rounding off, ada orang rounding off 1 decimal place, tak boleh. Saya rounding off paling minimum adalah 2 decimal place. So saya memang, kalau kelas saya memang tak galakkan guna perpuluhan. So sebaik-baiknya dengan pecahan. Okey. So nilai Z tadi adalah 3Z tambah 4. Oh, lajunya Batrisha. Sama dengan negatif 4X. X tadi kita dah dapat jawapan. Berapa X tadi? Oh, 2. Okey. So kamu pun dah solve. Okey. So semua orang dah dapat nilainya. Okey. So 3Z sama dengan negatif 8 tambah 4. Sekejap ya. Berapa dapat jawapan tadi? Berapa dapat nilai Z kawan-kawan? Saya tengok balik kejap ya. Negatif 4. Kenapa saya tak dapat negatif 4? Siapa nak tunjukkan working? Macam mana dapat negatif 4? Kenapa saya tak dapat? -8 tolak 4. Negatif 8 tolak 4 sama dengan 3Z. Lepas tu? Oh, tolak 4. Okey, saya careless. Thank you. Okey, so semua orang dapat jawapan. Baguslah anak-anak saya. Aduh, lagi pandai dari saya. Saja je saya buat salah tu. Okey, so settle lah. So sampai sini semua orang boleh ya. Okey, so kita proceed next. Okey, oh ini kita dah masuk operasi asas metrik. Okey, saya cadang hari ni saya nak buat 2.1 sahaja. Okey, so nak teruskan? Nak teruskan sikit lagi sebab belum sampai 1.45 ya. Okey, so kita terus sikit lagi ya. Okey, ini adalah abaikan saya punya learning standard yang tak betul ni. Okey, ini adalah 2.2.1 tambah dan tolak metrik. Okey, dalam operasi asas metrik tadi kita ada 3 yang perlu dicapai. Yang pertama tambah tolak, yang kedua darab. Darab ada 3 jenis darab. Okey, darab dengan pemalar, darab dengan metrik. So, mari kita tengok operasi tambah dengan tolak disebut penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matrik yang sama peringkat sahaja. Kalau peringkat tak sama, terus tak boleh buat operasi. Okey, maksudnya kalau disuruh tolak atau tambah matrik 1 darab 2 dengan 2 darab 1, tak boleh. Okey, darab boleh, tambah tolak tak boleh. Boleh terima tak ayat dia? Syarat dia tadi tambah tolak kalau sama peringkat sahaja. Okey. So, kalau matrik 2 darab 2, nak tambah tolak dengan 2 darab 2 boleh. 1 darab 2 dengan matrik 1 darab 2 pun boleh. Okey, sebab dia sama peringkat. Boleh clear? Lagi dia kata, unsur yang sepadan. Faham maksud unsur sepadan? Maksudnya kalau unsur pada baris 1 lajur 1 mestilah sepadan dengan baris 1 lajur 1 matrik yang satu lagi. Itu maksud sepadan. Unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matriks tunggal yang sama peringkat. Kalau kita buat operasi tambah tolak untuk matrik 2 darab 2,
hasil dia, jawapan sat lagi mesti juga dapat matrik 2 darab 2. Okey, tak logik tiba-tiba jawapan dapat matrik 3 kali 4. Oh, tak boleh. Okey, faham? Sebab kita buat operasi tambah dengan tolak unsur yang sama saja. Okey, contoh kat sini ya. Ini A11 kita tambah dengan B11. Unsur yang sepadan. So ini dah. A11 tambah B11. Okey. A12 tambah B12. Tolak pun sama. A11 tolak B11. A12 tolak B12. Boleh ke? Boleh terima konsep dia? Untuk tambah dan tolak? Boleh. Okey, jom kita tengok soalan. Very good. Okey, ini soalan dia. Tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilakukan pada pasangan matrik berikut. Boleh ke tak boleh? Berikan sebab anda. Okey. Tentukan sama ada, okey yang ni. A ini. Ini matrik siapa? A. Peringkat matrik A adalah 2 darab 3. Very good. Okey. Manakala B pula adalah matrik 2 darab 2. Very good. Laju dia orang menjawab. Ya Allah. Mesti panjang saya punya record dia ni. Record yang menjawab. At least 2 darab 3. Oh, yang first tadi. Lambat dia jawab ya. Sorry. Okay, so now kita dah nampak dah kat sini. Okay, jawapan dia boleh ke tak boleh? Tak boleh. Berikan sebab anda. Apa sebab dia? Peringkat matrik tidak sama. So, tidak boleh buat operasi tambah dan tolak. Okay, clear? Okay. B pula. Apakah peringkat matrik C? Peringkat matrik C 1 darab 2. Very good. Okay. Okay. Untuk D pula. Apakah peringkat matrik ini? 1 darab 2 juga. Very good. So boleh tak kita buat operasi tambah dan tolak? Boleh. Very good. Sebab peringkat matriknya sama. Okay, clear? So, ini pun samalah. Tengok saja pun dah tahu. C, boleh ke tak boleh? C, boleh ke tak boleh? Yes, very good. Boleh. Okay, Tan Choo Yi. Ada yang nama saya tak pernah kenal. Okay, D. D boleh ke tak boleh? Tak, very good. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Peringkat matrik tidak sama. Clear semua orang? Okey, itu baru kena pasti. Okey, mari kita cuba. Clear, bagus. SPM dia keluar dekat paper 1. Okey, dia keluar dekat paper 1 ya. Okey, so sekarang kita nak buat operasi adalah P tolak Q tambah R. P tolak Q tambah R. Okey, boleh tak kita buat operasi dia sekali arung sahaja? Boleh ke tak boleh? Tak. Boleh ke tak boleh buat operasi dia sekali arung je? Boleh kod. Alamak, ada kod pula. Pakai kod ya. Boleh ke tak boleh? Tak apa Arni, sekurang-kurangnya awak cuba menjawab juga. Bagus sangat. Kawan-kawan yang lain, boleh tak kita buat operasi terus je sekali? Okey, ada dekat muka surat 44 sayang. Okey, tengok muka surat 44. Muka surat 44. Bila kita nak buat, nampak tak dekat kawasan semak jawapan tu? Okey, dekat kawasan semak jawapan. Bila nak buat operasi sekali, tambah dan tolak, kita boleh tulis macam step working yang kedua. Negatif 11 tambah 16 tolak 7. Nampak tak? Ni, dalam ni. Ni ya. Okey, boleh nampak? Nampak ke? Nampak ke? Dekat buku teks kamu, muka surat 44. Nampak? Okey, very good. Maksudnya, untuk operasi tambah dan tolak matrik, disebabkan matrik itu peringkat yang sama,
So kita boleh buat directly terus. Okay, maksudnya untuk jawapan dia baris 1 lajur 1, kita boleh buat 12 tolak 8 tambah 6. Okay, baris 1 lajur 2, 1 tolak negatif 2 tambah 3. Sempat tak tulis tu? Okay, baris kedua lajur 1, negatif 3 tambah, negatif 3 tolak 0 tambah 7. Okay, dan last sekali 4 tolak 5 tambah negatif 1. Wah, lajunya Norman. Macam mana kamu tulis 2 baris tu? Enter kat handphone. Sebab kurungan dia jadi 2. Okey. Boleh ha? Tak apa Norman. Saya hargai effort anda untuk mencuba. Okey, very good. Okey. So kita selesai sampai tambah tolak sahaja dulu. So darab kita akan sambung next class sebab darab ini ada beberapa jenis darab. Okey, darab dengan suatu nombor ataupun pemalas dan juga darab metrik dengan metrik. Okey. So saya sampai muka surat 44, tambah tolak yang simple, penyelesaian masalah kita belum buat lagi. Penyelesaian masalah maksudnya tambah tolak yang melibatkan unknown X, Y. Okey, kamu boleh cuba kalau kamu nak cuba dekat muka surat 44 contoh 8. Okey. So kita akan sambung next class di sinilah. Okey, saya tulis di sini sampai GJKM, kita sambung di sini. Okey. So, habis kelas hari ni, saya mohon faham kan? Semua orang faham. Jadi bila dah faham, jangan tinggallah sebab takut nanti lupa. Jadi habis kelas sahaja, mohon terus buat nota dan juga latihan. Okey, ikut buku teks, tak payah ambil semua pun tak apa. Ambil mana yang kamu suka. Okey, buat note sikit dengan latihan sikit. Okey, boleh. Lepas tu, buatlah sikit latihan kendiri muka surat 45 tadi. Okey, bukan untuk saya tapi untuk diri kamu. Okey, sebab kita dah habis chapter 1 dan ini dah chapter 2. Sepatutnya hari ni buku matematik kamu tu dah ada bab yang kedua dah. Bab 1 dah habis, nota dan latihan, ni bab kedua. Latihan dekat dalam Google Classroom pun kamu boleh masukkan sekali dalam buku latihan kamu. Buku Maths boleh sayang. Buat terus. Maksudnya bila mana menteri kata boleh datang sekolah, kamu bukan bawa buku Maths yang kosong datang ke sekolah. Buku Maths kamu dah ada 2 chapter dah. Boleh macam tu kawan-kawan. Kita tak boleh tunggu masa dah sekarang. Kita tak tahu bila masa school will reopen, kita pun tak tahu. So jangan-jangan tiba-tiba je kamu datang terus ambil SPM ke, mana kita tahu. So be prepared for yourself. Okay, boleh? Okay, so untuk kelas GJKM sampai sini sahaja kelas kita. Jangan lupa share, jangan lupa isi attendance dekat group tally yang saya bagi tadi dan jangan lupa jawab Maths GC link. Alah Paul, nanti PM tepi Paul. Masa saya PM dia tak nak jawab. Okay. Okay, so untuk GJKM kita jumpa lagi. Minta tolong jawab apa tadi, link quiz ubahan. Okay, be honest to yourself, jangan tanya kawan, jawab sendiri, cuba yang terbaik. Tak penting berapa markah kamu dapat, tapi yang penting berapa banyak ada dalam sini. Okay, markah tu untuk saya je. Okay, thank you. Bye. Terima kasih. Cikgu, Assalamualaikum. Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Bye. Thank you. Ramai pula. Okay, Cikgu, cepat cikgu. pergi jawab soalan kuis. Cikgu. Bye. Ya. Kini lepas ni jawab kuis. Lepas tu kena buat latihan dekat Google. Oh, tak ada Google Classroom. Google Classroom latihan belum masuk kod. Apa kau ni Is? Oh, so kini Dalam pukul balik 3. buat kuis Is lah. laju sangat. Is kenapa Okay. ni Is? Tak tanya je. Saya bagi Tanya peluang untuk saya bagi peluang kamu settlekan buku latihan dulu. Buku nota kamu tu Selepas ni buat kuis je lah, latihan dulu. Lepas ni buat kuis je lah dulu. Jawab kuis ubahan dulu. Lepas tu settlekan buku latihan matematik. Dalam pukul 3 insya-Allah baru upload GC untuk Okay. PBD 2.1.
Ini dalam buku latihan tu nak kena ada nota bab 1 Dan bab 2. dengan bab Bab 2. tiga. Nanti Cikgu. IGC. Apa-apa Okey, yang kamu nak cikgu. masuk, kamu masukkanlah. Sebab buku kamu yang nak baca, kamu yang faham. Okey? Baik. Nak letak kenangan boleh cikgu? Tak apa? Kenangan. Kenangan ada saja je. Okay, bye. Baik cikgu, Assalamualaikum. Baik, cikgu. Salam. Bye. Okey, untuk kelas 5A, 5B, 5C dan 5D baru ada 33. Minta tolong ketua kelas panggil kawan-kawan untuk masuk. Okey, kau ada yang masih lagi makan. Okay, sikit sangat ni kehadiran. 39 je. Tadi lagi ramai. Okey, mula-mula saya nak tanya, sudahkah anda siapkan kuis di grup tele tadi? Kuis ubahan, dah siap ke semua? Dah cikgu. Okey, Dah cikgu. Dah cikgu. Okey, ada soalan yang tak puas hati ke? Saya bagi jawapan salah ke? Tanya Farah cikgu, tanya Farah. Tanya Farah cikgu. Kenapa Farah tak puas hati? PM tepi dah. PM tepi. Apa yang tepi Farah? Oh, saya nak penjelasan. Oh, okey. Baik. Tak ada masalah. Nanti PM tepi ya Farah ya. Okey. So, saya tak mau buang masa. Saya terus sambung sahaja. Boleh ya kawan-kawan? Okey. Okey. So, kalau ada kawan yang nak masuk nanti, kalau dia tak pakai MOE, so dia tak dapat masuk. Okey, saya harap semua dah masuk ni. Baru 48. Sikitnya. Rasanya 5 cendana pun dah 30 orang, betul? 30 kan 5 cendana. Betul tak 5 cendana? Rishi, 5 cendana 30 kan? Ya cikgu. Sikit sangat ni. Sayanglah, okey. Tapi tak apa, nanti saya share slide. Okey. Dan record pun saya akan share, jangan risau. Okey. So, mohon kamu bersama dengan buku teks kamu, maafkan saya, slide dalam bahasa Melayu dan buku teks saya pun saya belum mempunyai buku teks bahasa Inggeris, maafkan saya. Okey. Okey, tapi tak apa, saya rujuk buku teks apa yang ada. Okey, so hari ni Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk kita hari ni adalah chapter 2. Okey, chapter 2 matrices. Okey, so kita akan buat hari ni insya-Allah 2.1 matrix, 2.2 operasi asas matrik, operation of matrix, mungkin sampai tambah tolak sahaja. Okey, darab tu next class insya-Allah. Okey, so yang penting kita faham asas matrik dulu. Okey, ini adalah sepatutnya apa yang kita boleh capai sampai hari ini, sampai kat sinilah. 1, 2, 3, 4. Boleh wakil maklumat dalam situasi sebenar, tentukan peringkat, tentukan dua matriks tu sama ke tak sama. Lepas tu tambah dan tolak matriks. Okay, so next tu kita akan sambung Selasa depan lah, next class. Okay, sampai habis insyaAllah. Okay, next. 2.1.1 represent information from real situation in the form of matrices. Okay, apa yang kita faham mengenai matrix? Okay, what is matrix? Okay, arrangement ini yang dipanggil matrix. Okay, arrangement ini. A matrix is a rectangular table of numbers. The horizontal lines in a matrix are called rows, baris, and the vertical lines are called columns. Okay, yang melintang ini kita panggil baris, yang menegak kita panggil lajur ataupun kolom dan juga rows. Okay, cara nak baca, kita baca baris dulu baru lajur ya. Matrices are written in bracket. Okay, betul? Kita tulis dengan bracket. Okay, kita dah pernah guna beberapa bracket. Bracket yang kurungan biasa untuk faktor, pemfaktoran. Curly bracket untuk perwakilan set. So ini
bracket yang seterusnya lah yang kamu belajar. Square bracket dah. Okay. Next. Macam mana kita nak wakilkan? Okay. Wakilkan. Daripada information yang diberikan ini, macam mana kita nak tulis matrik. Okay. So tadi kita sebut sebagai baris dan lajur. Sorry, jawapan terus keluar bila klik. Tak tahu setting tadi tak betul. Okay. So kita boleh wakilkan dia sebagai matrik peringkat 1 baris dengan 4 lajur ataupun 4 baris dengan 1 lajur. Sekejap ya kawan-kawan. Maaf gangguan. Okay. So cara nak tulis dia, sebab ini dia ada satu saja. So kita boleh guna 1 baris dengan 4 lajur ataupun 4 baris dengan 1 lajur pun betul. Mana-mana pun boleh. Okay. Next. Ini bentuk yang lebih besar perwakilan data dia sebab dia ada kategori yang berbeza. Lajur ini mengikut hari, ini mengikut tempat. Okay, so kita wakilkan dia dengan matrik 3 baris dan juga 3 lajur. Okay, manakala yang ni soalan nombor 3, ini soalan muka surat. Sekejap ya. Ada kan dekat buku teks anda muka surat 37. Okay, muka surat 37. Hanya nak andai katalah keluar soalan begini, suruh kamu tulis dalam bentuk matrik, masukkan sahaja dalam bracket dia, ikut baris dan lajur sahaja. Okay, so tak ada masalah. Okay, next. 2.1.2, determine the order of a matrix. Order, dia panggil order, peringkat matrix. Hence, identify certain elements in a matrix. Unsur-unsur dalam matrix. Okay, maksudnya kita nak buat dua benda. Sepatutnya kita boleh identify peringkat matrix dan identify unsur dalam matrik tu. Okay. Saya baca yang Melayu dekat slide. Peringkat matrik boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan lajur. Nampak ni ya? Ada 2 baris, ada 3 lajur. So kita baca dia sebagai matrik 2 darab 3. Okay. Matrik M by N. Sebab kita baca baris baru lajur. Row dan column. Okey. Mari kita tengok contoh. Okey, ini contoh di muka surat. Buku teks anda muka surat contoh 2, muka surat 39. Okey, dekat muka surat 39 ini adalah contoh. Okey. Kita tengok diberi 3 matrik. Matriks P, Q dan R. Okey, mula-mula nak kenal pasti peringkat dahulu. Peringkat matrik P. Apakah peringkat matrik P? Minta tolong type jawapan ya, kalau tak nak buka mic, type jawapan. So bila saya tengok record nanti, saya tahu siapa yang menjawab untuk bagi TP. Okey, minta tolong semua orang type pun tak apa. So ada record kamu menjawab semasa PDP berlangsung. Okey, apakah matrik P? Yes, very good. Ya, betul. 1 baris dan 3 lajur. So kita tulis sebagai 1 darab 3. Okay. Okay, very good. Okay, next. Q pula. Apakah peringkat matrik Q? Weh, lajunya mereka. 2 darab 1. Ni dah pergi tuition ni. Sebab tu pandai ni. Okay, very good. Bagus kamu type ya, sebagai bukti ya. Saya tunjuk dekat cikgu kamu nanti. Kamu jawab semasa kelas saya. So layak bagi TP untuk kamu. PQR.
4 darab 4. Okay, very good. Okay, matriks 4 darab 4. Okay, now unsur pula. Okay, dah habis. Ada lagi yang menjawab? Teruskan. Okay, okay, dah habis. Okay, now element. Element first row, third column. Ataupun untuk P ini kita sebut sebagai P13. Baris pertama, lajur ketiga. Apakah elemen yang terletak pada baris pertama, lajur ketiga? Okay, very good. 9. Okay, correct. 9. Okay, next. Apakah elemen yang terletak pada baris kedua, lajur pertama? Q21. 21. Okay, very good. Anisha. Okay, saya baca nama orang yang menulis. Okay, very good. 5, betul. Dan last sekali, apakah elemen unsur baris ketiga, lajur keempat? Third rows, fourth column. Lajur ketiga, kolom keempat. 1 ada tanda seru lagi. Kenapa tu, marah ke? Hafiz Izzuddin. Okay. So jawapannya adalah 1. Okay, boleh ya? Setakat ni semua orang boleh ya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Clear? Boleh, very good. Okay. Now, kita proceed lebih sedikit. Okay. Ini diberi satu matrix. First marks adalah peringkat matrix. What is the order of the matrix? Peringkat matrix F. Apakah peringkat matrix F? Peringkat matrix F, baris dan lajur. 2 darab 3. Adam Aiman. Adam Aiman bukan tadi dah ke? Adam Aiman tak keluar ya? Belajar kali kedua ke? Bagusnya. 2 darab 3. Yes, very good. So ini markah yang pertama. Sebab dalam soalan ni ada 2. Mula-mula tentukan. Oh, Adam Aiman 5A. Oh, sorry. Lagi satu Adam Aiman kat mana? 5K. 5J. Oh, sorry. Maaf. Okay, so ini markah yang pertama. Tentukan peringkat matrix F. Okay, seterusnya identify F13. Lajur pertama, kolom ketiga. Okay, very good. 2. Okay, next. F22. What is the element of 22? F22. Danisha, tak asyiklah jawab banyak-banyak. Jawab satu je. Gan 3 marahnya. Salah jawapan dia. 3 tu. Janganlah marah saya. Sian saya. Okay. F11. What is the element of F11? Okay, very good. -8. Okay, Alhamdulillah. Semua orang boleh faham. Okay, dah. Okay, kita proceed soalan yang keempat. Okay, sekarang diberi matriks B, matriks 2 darab 2. Dia nak buat operasi. Okay, elemen B12. Apakah elemen B12? Jawab yang saya tanya je. Jangan type lebih-lebih. Apakah elemen B12? B12. -16. Very good. Okay. Habis? Ada lagi yang menjawab? Apakah elemen B21? 20. Laju. Agaknya dah naik. Bila saya tanya tu enter je. Comel lah korang ni. Okay, so what is the answer? Tak, sebab laju masuk. 4. Mesti kamu dah type siap-siap. Tunggu saya tanya. Ting, tekan enter. 4. Okay, siapa yang type ke-4 tu bagusnya. Okay. So clear sampai sini. Sampai sini clear?
Okey, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Tak apa, kita buat slow-slow tapi faham. Okey. Okay, next. 2.1.3, identify whether two matrices are equivalent. Okay, tapi dia ada syarat dia. Okay, kamu tengok dekat buku teks kamu, muka surat 40. Okay, ada dua syarat untuk kita tentukan whether the matrix are equivalent or not. Okay, syarat yang pertama mesti ada peringkat yang sama, same order. Okay, yang kedua, all the elements are equal. Elemen yang sepadan. Faham maksud sepadan? Kalau B11 dengan A11 dengan B11. A13 dengan B13. Itu maksudnya sepadan. Okay, elemen yang sepadan sama. Okay, dia kata baru akan jadi equivalent. Okay, mesti memenuhi dua syarat ni. Apa tadi? Peringkat sama, unsur yang sepadan pun sama. Okay, boleh? So, jom kita tengok. Okay, contoh 4. Muka surat 41, contoh 4. Tentukan sama ada setiap pasangan matrik berikut adalah sama. Itu markah yang pertama. Tentukan dulu sama ke tak sama. Kemudian, kita berikan sebab. Okay, so kita tengok syarat yang pertama. Peringkat dahulu. Apakah peringkat matrik A? Mesti diorang kalut enter. Apakah peringkat matriks A? 2 dah, tengok laju masuk. 2 darab 2. Okey, 2 darab 2. Sebab dua syarat tadi kan, so kita identify yang pertama dulu. Apakah peringkat matrik A? 2 darab 2. Apakah peringkat matrik B? Siapa tulis 1 darab 1 tadi tu? Salah kot, typo ya. Okey, 2 darab 2. So maksudnya syarat yang pertama dipatuhi. Okey, peringkat sama. So now kita check elemen pula, unsur dia. A11, B11 sama. A12, B12 sama. A21, B21 sama. A22, B22 pun sama. Oleh dan demikian, A kesimpulannya, A equivalent dengan B. Kalau dia kata berikan sebab anda, apakah sebabnya? 2 sebab tadi. Sebab yang pertama, peringkat matrik adalah sama. Yang kedua, setiap unsur yang sepadan adalah sama. Okey, 2 syarat dipatuhi, so matrik ini adalah sama, equivalent. Okey, clear? So kita tengok B. What is the peringkat? C dulu. Apakah peringkat matrik C? 1 darab 2. Laju masuk. Diorang dah type siap-siap ni. 1 darab 2. Okey. Cheng Hong Meng. Okey, peringkat matrik D. Lajunya. Okey, 2 darab 1. Okey, peringkat matrik pun dah tak sama. Nak check tak unsur? Tak perlu check lah. Tak payah. Kan? Tengok peringkat pun dah tak sama. Kan? So unsur unsur tak payah check lah. Okey, dekat sini kita dah kata dia tidak sama. Okey, kenapa tak sama? Syarat yang pertama, peringkat matrik pun dah tak sama. So unsur tak payah check lah. Memang tidak sama. Memang tak payah check lah sebab peringkat dah tak sama. Itu maksud saya. Sorry, salah cakap. Okey, so bila peringkat dah tak sama, elemen tak payah check. Okey, sebab contoh elemen untuk C11 ada, D11 ada. C12 ada, D12 tak ada. So tak perlu check lah. Itu maksud saya tak payah check tu. Okey, understand what I mean? Okey, next. E dan F. Okey, tengok E dan F. Tengok matrik pun dah sama. Sama. Tak boleh. Itu baru yang pertama. Kan? E dan F, matrik peringkat dia sama. Betul? Both are 2 times 2. Okey. Tapi kita check elemen. Cuba check elemen. Sama tak elemen dia? Unsur dia berbeza. Apa yang unsur dia berbeza? Sedapnya ayat.
berbeza. Apa yang berbeza? Ini, elemen ini tak sama. Okey. Elemen ini pun tak sama. Okey. So ini pun tidak sama. Sebab dia? Sebab ada unsur yang sepadan tidak sama. Okey, boleh. Next, D. G ini peringkat matriks apa? Peringkat matriks G. Baris dan lajur. Berapa baris, berapa lajur? 3 darab 2. Yes, very good. 3 darab 2. H apa? 3 darab 2 juga. Okay, very good. So now, peringkat dah sama, kita check unsur pula. Sama ke tak sama? Sama. Sama ya? Nampak bentuknya macam tak sama. Okey, ada dua bentuk yang tak sama kan? Ini bentuk perpuluhan. Ini bentuk pecahan. Okey, ini pun perpuluhan. Sedap je baca dia orang punya komen tu. Okey. Nilai yang sama. Very good, Iman. Okey, sebab tu kita ada kalkulator. Poyo lah Farah. Okey, then kita tekan kalkulator sajalah. Okey, 0.5 dengan 1/2 value sama, cuma cara menulis bentuk berbeza. Satu dalam bentuk perpuluhan, satu bentuk pecahan. Very good. Itu sebab dia ya. Pandailah kamu tulis kat sebab tu. Okey. Pasangan matrik ini adalah sama kerana yang pertama bilangan peringkat matrik sama, yang kedua unsur pun unsur yang sepadan juga adalah sama. Okey, clear? Clear? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Clear, very good. Alhamdulillah. Okey. Okey, next. Mari kita cuba penyelesaian lah. Okey. Penyelesaian masalah yang melibatkan matriks yang sama. Okey. Awal-awal lagi dalam penyataan dia dah mention dah. P equals to Q. So kita tak payah fikir dah matrik peringkat apa, tak payah sebab dia dah mention kat sini P equals to Q. So kita nak identify value saja. What is the value of X? Okay, very good. 6 ini adalah value of X. Okay, semua orang nampak. Okay, next. What is the value of Y? Okay, very good. Semua orang nampak. Okay, sebab ini tak payah pengiraan, direct saja ya. Okay, manakala untuk Z, kita perlu mengira. Penyelesaian persamaan linear. 2Z tolak 3 sama dengan negatif 2. Dan kamu solve, apakah jawapan yang kamu nampak? Apakah jawapan yang kamu dapat? 2Z equal to negatif 2. Yes. Saat saya cuba nak tunjukkan working. Nampak ke? Nampak tak? Nampak ke? Tak nampak? Oh, nampak. Okay. So, tak ada masalah. Penyelesaian persamaan linear kamu dah buat masa form 1. So, tak ada masalah. Okay. Kamu tahu hukum dia yang penting yang berkaitan dengan form 5 ni. Penyelesaian dia tadi tu adalah form 1 punya knowledge. Okay. So, yang penting kamu tahu P equals to Q. Then kamu solve lah. Okay. So next, B. Masih lagi hukum yang sama, P equals to Q. So apakah nilai X kamu? Berapakah nilai X? Yes, bagus. X equals to 2. Okay, next. Okay, what is the value of Y? So kamu kena solve lah. 6Y tambah 5 sama dengan 2Y tolak 9. Okay, what do you get? Nilai Y. Kamu tunjuk pengiraan ya sayang. Okay, bila kamu nak buat kat buku nota, kamu tunjukkan pengiraan. Jangan terus bagi jawapan. Negatif 7/2.
Negatif 7/2. Okey. Semua orang dapat negatif 7/2. Okey. Dan last sekali adalah yes. Okey. Untuk equation nak dapat nilai Z, dia ada kaitan dengan X. Kalau X tadi salah, Z akan salah lah. Okey. 3Z tambah 4 sama dengan negatif 4X. Apakah nilai Z yang kamu dapat? Negatif 4. Okey. Okey, yang tak menjawab tu saya harap tangan dia bergerak. Okey, terus kira. Okey. Okey, alhamdulillah negatif 4. Okey. So saya tahu settle lah. Okey, semua orang boleh mengira untuk dapat nilai unsur metrik. Okey. Negatif 4. Okey, settle. Habis Semua orang dah jawab. Okey. Ada lagi? Okey. Okey, settle. So, next. Kita masuk ke 2.2, operasi asas metrik. Okey, muka surat 42, operasi asas metrik. Okey, 2.2.1, add and subtract matrices. Okey, tambah dan tolak. Okey, ada syarat juga. Tambah dan tolak. Okey, jangan tercampur nanti dengan syarat darab. Ni kita fokus tambah dan tolak sahaja. Okey, untuk tambah dan tolak, syarat nak buat operasi tambah dan tolak, syarat utama dia kata penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Bila sama peringkat sahaja, baru kita boleh buat operasi tambah dan tolak. Kalau tak sama, tak boleh. Okay, two matrices can be added or subtracted if they are of the same order. The process is by adding or subtracting the corresponding elements. Okay, tambah dan tolak kalau sama peringkat matrik saja. Okay, kita tengok contoh. Tambah. A11 tambah dengan B11. Okey. Masa tolak pun sama. A11 tolak B11. Maksudnya unsur yang sepadan. Unsur yang sepadan yang nak dibuat operasi tambah dan tolak. Jadi kalau kita buat operasi tambah itu, matriknya 2/2. Ending jawapan nanti pun akan dapat matrik 2/2 juga. Okey. Boleh? Clear di situ? Boleh kita cuba jawab soalan? Boleh ke? Boleh. Okey, alhamdulillah. So kita tengok buku teks anda. Contoh 6. Okey. Contoh 6 boleh. Mari, okey. Contoh 6. Buku teks muka surat 43. Okey. Buku teks muka surat 43. Kalau kamu tengok part yang bawah sekali muka surat 43, ada dia kata air teknologi, kalkulator saintifik boleh digunakan untuk membuat penambahan dan penolakan matrik. Imbas kod ini untuk melayari atau lihat video yang berkaitan. Saya rasa kalkulator 570 tak boleh kot. Mungkin iSwiss kelas Swiss, kalkulator Casio kelas Swiss tu mungkin boleh. Okey. So kamu imbas kod nanti dan tengoklah. Okey, boleh. So, mari kita tentukan sama ada penambahan dan penolakan ini boleh dilaksanakan ataupun tidak. Yang tu markah yang pertama. Markah yang kedua, berikan sebab anda, justifikasi. Kalau boleh, kenapa boleh? Kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Okey. So syarat tadi kita kata tambah tolak mestilah peringkat yang sama. Okey. So A peringkat apa? Yes, 2/3. Okay, very good. B peringkat apa? Yes, very good. Okay, so now. Okay, teruskan menulis. Okay dah habis dah. Okay, soalan saya. Bolehkah kita buat operasi tambah dan tolak pada matriks A dan B? Tak boleh. Lajunya terus enter dah type awal-awal. Tak boleh.
Cannot because the order is not equal. Okay, tak sama, so tak boleh. Okay. Yang penting anda boleh jawab, maksudnya anda boleh bagi justifikasi. Okay. B. C ini matriks apa? Yes, very good. 1 darab 2. D ini matriks apa? 1 darab 2 juga. So boleh buat operasi tambah dan tolak? Boleh. Laju je jawab ya. Okay, very good. Next, E. E boleh tak boleh? Yes, boleh. Okay, very good. D, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab? Berikan sebab anda. Matrix tak sama. Very good. Alhamdulillah. Okay, so semua orang clear di sini. Okay, Alhamdulillah. So next, kita proceed seterusnya. Kita nak tengok operasi tambah dan tolak. Okay. So, mari kita cuba soalan yang pertama. Ini dekat buku teks kamu, muka surat 45. Okay, latihkan diri 2.2a. Okay. Latihkan diri 2.2a. Okey. Mula-mula kita tengok matriks peringkat P, Q dan R adalah peringkat yang sama, betul? Semuanya adalah matriks peringkat 2 darab 2. So jangan bimbang, semua boleh buat operasi tambah dan tolak. Okey. So soalan minta P tolak Q tambah R. B pula P tambah Q tolak R. Boleh tak kalau kita buat operasi tambah dan tolak terus dalam satu matrik? Boleh ke tak boleh? Buat sekali je. Tolak lepas tu tambah terus. Tak payah tolak dulu dah dapat jawapan baru tambah. Boleh tak kita buat sekali sahaja? Can or cannot? Saya rasa, apa yang kamu rasa? Main lah Farah ni. Maksudnya, nak buat tolak dulu, dapat jawapan baru tambah ataupun buat sekali sahaja. Boleh. Yakin tak? Yes, boleh jawapan dia. Kita buat tolak terus tambah. Okay, contohnya bila kamu nak tulis nanti, tapi careless senang. Boleh je. Contoh untuk elemen baris 1, lajur 1. Okey, baris 1, lajur 1, kita terus ambil 12 tolak dengan 8 tambah dengan 6. Baris 1, lajur 1. Okey, tak percaya ada dekat buku teks muka surat 44. Nampak ni muka surat 44? Nampak tak? Muka surat. Lambat. Okey. Okey, nampak dekat buku teks kamu muka surat 44. Okey. So kamu boleh buat sekali je. Okey, kemudian baris yang kedua, lajur yang pertama, negatif 3 tolak 0 tambah dengan 7. Okey. Baris pertama, lajur kedua, 1 tolak negatif 2 tambah dengan 3. Lajur kedua, baris kedua, baris kedua, lajur kedua, 4 tolak 5 tambah negatif 1. Ini maksud saya buat terus sahaja sekali. Okey. Okey. Lepas tu terus dapat jawapan dia. Matriks yang kita dapat pun dapat matriks balik 2 darab 2. Okey, apa jawapan yang kamu dapat? Sebenarnya kamu nak type dekat handphone, boleh tak? 10, 6, 4, negatif 2. Lain? Kawan-kawan yang lain?
Dapat tak jawapan dia? Boleh ke? Sama. Okey, boleh ya? Okey. So untuk B pun sama juga. Buat operasi tambah dulu, lepas tu tolak. Okey. Okey. Kurungan je Adam. Okey, boleh ya? So next. Faham ya? Boleh ya? Okey, so saya tak payahlah tulis kat sini. Okey. Sebab tulisan tak lawa. Okey, boleh. Boleh ya? Ada apa-apa nak tanya? Clear ke tak clear? Okey, sampai tambah dan tolak. Tambah dan tolak clear. Okey, very good. Okey. So next Okey, next. Selesaikan setiap yang berikut. Ni kamu buat sendiri je lah. Tambah dengan tolak ni. Elemen dia senang saja kan. So tak payah tunjuk lah. Boleh? Saya proceed je ya. Kalau kamu nak, kamu screenshot. Tapi ini soalan di muka surat 45 nombor 3 dalam buku teks. Muka surat 45 nombor 3. Bulatkanlah untuk kamu cuba jawab. Dah habis? Belum. Sepatutnya saya nak buat yang melibatkan masalah ada X dan Y. Salah ya? Tak ada. Saya miss. Maaf kawan-kawan. Tengok buku teks boleh? Muka surat 44, contoh 8. Muka surat 44, contoh 8. Ada tak? Nampak tak? Okey. Okey, ada. Very good. Okey, ini yang macam tadilah. Okey, bila diberi matriks D dan E, dia dah bagi dah dekat kita D tambah E. Jawapan dia 8, negatif 5, negatif 1, 13. Okey. Kemudian dia suruh kita hitung nilai X dan nilai Y. Ini adalah soalan penyelesaian masalah yang melibatkan tambah tolak matriks. Okey, bila nak cari nilai X dan Y itu adalah penyelesaian masalah lah. Cuma masalah dia simple sahajalah. Okey. So, macam mana kamu nak solve? Kamu tulis matriks D dan matriks E, kemudian jawapan dia. Okey, lepas tu kita buat penyelesaian macam biasa, penyelesaian persamaan linear. Okey, 2X tolak 1 tambah X, orang kata apa? Lajur 1 baris 1, baris 1 lajur 1, tambahkan dengan baris 1 lajur 1 untuk D dan E. Kemudian samakan dengan jawapan baris 1 lajur 1. Okey, kemudian kamu selesaikanlah. Okey, untuk nilai X kita dapat nilai X ada di baris yang pertama, lajur yang pertama. So 3X tolak 1 sama dengan 8 dan solve dapat nilai X. Y pun sama, baris yang kedua, lajur kedua. 5 tambah 2Y sama dengan 13, so Y dapat 4. Boleh ke kawan-kawan? So sampai tambah dan tolak ini okey? Ada masalah tak? Boleh. Okey, very good. Tak ada masalah. So ada 3 minit sahaja lagi untuk darab multiply matrix by a number. Jalan kira kena buat semua tu ke? Jalan kira step yang pertama, tulis matrix D tambah matrix E sama dengan jawapan, itu wajib ada. Okey. Kemudian kamu tunjuk tambahkan unsur-unsur dalam matrix, mesti ada. Kemudian terus dah boleh buat secara penyelesaian persamaan linear dah. Okey? Boleh? Okey. Boleh ke? Kalau kamu nak mencuba soalan muka surat 45, kamu cuba jawab nombor 4, 5, 6. Okey. 4, 5, 6 kamu cuba jawab. Kemudian boleh test lah kamu faham ke tak faham tambah dan tolak matrix. Okey. Saya nak tinggal sampai di sini saja supaya sama dengan kelas GJKM tadi. Darab matrix kita akan sambung next class. Tapi kawan-kawan, PBD hari ni nanti dalam pukul 3, Cikgu Wani akan upload nanti. PBD hanya 2.1 sahaja. Okey, 2.2 belum lagi. Next class bila saya dah habis 2.2 barulah akan diupload soalan PBD 2.2. Boleh macam tu? Boleh ya? Kejap saya belum screenshot kehadiran lagi.
Okey, saya screenshot kehadiran jap ya. Okey. Saya ulang lagi sekali, jangan lupa untuk yang belum jawab kuis ubahan, minta tolong jawab kuis ubahan. Link dekat grup Telegram. Link kehadiran pun dekat grup Telegram. Jangan susahkan hidup saya. Kalau boleh, memang saya screenshot kehadiran tapi pastikan kamu isi kehadiran juga. Penat kami nak detect siapa yang tak isi kehadiran ni. Macam tu. Sebab kadang kita tahu kehadiran tapi pelajar tak isi link. Penat dah mencari siapa yang tak isi. Okey, nanti kelas A ada seorang tak isi, kelas B ada seorang tak isi. Okey, kalau boleh jangan susahkan hidup saya. Pastikan kamu isi link. Itu. Okey, boleh. Sekejap ya, tak habis lagi saya screenshot. Okey, done. Okey, so apa ni? Apa Atira? Kejap saya baca. Apa kamu type? Saya tengah screenshot. Dia dalam nombor 9 ada masalah Google Form tadi. Soalan nombor 9. Oh, ya ke? Soalan Mereka mau pencerahan cikgu. Alah, saya tak ingat. Nak tengok sekarang ke? Sekarang? Sebab kata Farah dia nak tengok cikgu. Oh, Farah nak tengok. Okey, kejap. Dia nak bawa pergi mahkamah cikgu. Kenapa? Saya salah. Kalau saya salah tak ada masalah Farah. Mestilah Farah lagi pandai dari saya kan. Semua kelas lain pun nak bantahan ke nombor 9? Ke Farah seorang je? Kalau Farah seorang je saya tak nak layan. Kami semua dah cikgu. Semua pun. Okey, sekejap. Okey, so sampai sini saja saya stop recording dulu. Terima kasih. Kita jumpa lagi kelas minggu hadapan. Okey, terima kasih.